Assalamualaikum dan salam Sarawak Maju Makmur bersama saya Fatin Syahira Rosti. Tumpuan utama Premier Sarawak Datuk Patinggi Tan Sri Dr. Abang Abdul Rahman Zohari Tun Datuk Abang Upeng bersama rombongan kerajaan negeri tiba di London pada Khamis malam dalam rangka lawatan kerja rasmi selama 2 hari ke United Kingdom. Beliau yang diiringi Timbalan Premier Sarawak Datuk Amar Wang Tengah Ali Hassan dan Setiausaha Kerajaan Sarawak Datuk Amar Muhammad Abu Bakar Mazuki tiba di sebuah hotel penginapan pada jam 8.30 malam waktu tempatan. Mengiringi rombongan Premier Sarawak adalah Timbalan Menteri Tenaga dan Kelestarian Alam Sekitar Sarawak Datuk Dr. Hazlan Abang Hipni, Timbalan Menteri Perdagangan Antarabangsa, Industri dan Pelaburan Sarawak Datuk Dr. Malcolm Musen Lamo serta pegawai-pegawai kerajaan yang lain. Pada Jumaat, Premier Sarawak akan mengetuai delegasi kerajaan negeri dalam program Mintred Connects at London 2023 di Hyatt Regency The Churchill pada jam 10 pagi waktu tempatan. Program Connects at London 2023 adalah bagi menjalinkan hubungan dan rangkaian kerjasama di antara usahawan dari Sarawak dengan bakal rakan kongsi dan pelabur dari seluruh dunia. Manakala pada sebelah petang, Premier Sarawak dijangka menghadiri mesyuarat bersama pihak British Petroleum disusuli dengan mesyuarat bersama Hembro Perks. British Petroleum ialah sebuah syarikat minyak dan gas multinasional British yang beribu pejabat di London, manakala Hembro Perks merupakan sebuah syarikat yang memberi tumpuan kepada perniagaan yang didayakan teknologi dengan operasi perniagaan utama di United Kingdom. Pada Sabtu pula, Datuk Patinggi Abang Zohari dijangka melakukan pertemuan dengan Pesuruhjaya Tinggi Malaysia ke United Kingdom serta pegawai-pegawai dari Perbadanan Pembangunan Perdagangan Luar Malaysia MATRED dan Lembaga Kemajuan Perindustrian Malaysia MIDA. Laporan seterusnya, Asia Craft Anjuran Kementerian Pelancongan Industri Kreatif dan Seni Persembahan Sarawak MTCP bakal memeriahkan industri kraft dan seni Sarawak pada 6 hingga 8 Disember 2024 bertempat di Pusat Konvensyen Borneo Kuching BCCK. Menurut Timbalan Menteri MTCP Datuk Snodan Lawan, Expo dianjur dengan kerjasama Bisnes Event Sarawak BE Sarawak itu akan menjadi pameran kraft dan industri kreatif antarabangsa perdana di Malaysia. The Expo is aimed to be Malaysia's premier international craft and creative industry exhibition and will focus on supporting the craft industry to expand markets internationally and promote the industry digital transformation. Our vision is to establish this homegrown expo as a key regional event and enhance Sarawak's position as an important arts and craft hubs in Asia. Beliau berkata demikian dalam sidang media Asia Craft 2024 di Baitumal 2, Kuching pada Khamis. Katanya antara aktiviti menarik adalah pameran kraft, forum antarabangsa, majlis pembukaan, anugerah terbaik di Expo, siaran langsung bagi penghasilan kraft tangan di Sarawak, pemadanan perniagaan dan forum pembeli. Asia Craft 2024 dibuka untuk pelawat perniagaan dan perdagangan secara eksklusif pada 6 Disember 2024 dan akan dibuka kepada orang ramai pada 7 dan 8 Disember 2024. Ia dijangka menarik 200 syarikat pameran dari Malaysia, China, India, Indonesia, Filipina dan Thailand yang akan menonjolkan kekayaan warisan kraft tradisional, seni, peralatan rumah dan sektor kreatif Sarawak termasuk filem, muzik, tarian, seni digital dan visual ke pasaran antarabangsa. Seramai 10,000 pengunjung dijangka membanjiri BCCK dengan kemasukan ke Expo adalah percuma. Di Kota Semerahan pula, Pusat Pemulihan Semarahan Special Needs Excellence Centre SNEC, sebuah institusi di bawah Jabatan Kebajikan Masyarakat Sarawak JKMS, berjaya melahirkan seramai 696 graduan orang kurang upaya OKU menerusi kursus yang ditawarkan. Timbalan Menteri Pembangunan Wanita, Kanak-kanak dan Kesejahteraan Komuniti Sarawak, Datuk Muhammad Razi Sitam berkata, kebanyakan mereka menceburi kursus jahitan, elektronik dan komputer yang ditawarkan di SNEC. Ini sebenarnya untuk memberi peluang kepada para OKU kita di
dilengkapkan dengan kemahiran lagi berbanding dengan peluang kejayaan di luar sana. Jadi sebab itu kita sangat menggalakkan pihak majikan ataupun mana-mana pihak swasta juga agar memberi peluang kepada mereka ini berdasarkan kemahiran yang mereka dan setakat ini saya boleh katakan lebih 696 graduasi daripada program yang kita sediakan di kalangan OKU. Sebab itu tadi saya sangat setuju dengan cadangan pengarah kita, pengarah kebajikan masyarakat agar dibentuk satu alumni lah di kalangan mereka ini. Dan dalam masa sama juga saya menyarankan agar lebih ramai ibu bapa di luar sana mendaftarkan anak-anak mereka ini ke Jabatan Kebajikan Masyarakat. Beliau berkata demikian semasa ditemui media selepas menyempurnakan Majlis Graduasi Pusat Pemulihan Samarahan Special Needs Excellence Center SNEC pada Khamis. Beliau yang juga ahli Dewan Undangan Negeri Adun Saribas berkata dalam memastikan setiap OKU dilengkapi dengan pelbagai kemahiran, mereka bukan hanya diberikan bantuan dan tunjuk ajar melalui seminar, malah dibimbing secara bersemuka bagi mengatasi masalah yang dihadapi. Katanya lagi SNEC turut menyediakan sokongan yang diperlukan, meluaskan rangkaian serta menjalinkan kerjasama erat bersama pemain industri, institut keusahawanan dan pihak-pihak berkepentingan. Manakala Kerajaan Sarawak melalui Dewan Bandaraya Kuching Utara DBKU komited dalam usaha meningkatkan ilmu pengetahuan dan taraf hidup khususnya warga Bandaraya Kuching dengan mengambil inisiatif menyediakan kemudahan perpustakaan komuniti untuk warga bandaraya. Timbalan Menteri Utiliti dan Telekomunikasi Sarawak, Dato' Dr. Abdul Rahman Junaidi berkata, tabiat membaca seharusnya dipupuk sejak kanak-kanak lagi dan menjadikan sebagai amalan harian serta menjadi budaya hidup sepanjang masa. Tapi usahayan si cukup setakat sekolah saja. Jadi mendapat kita nak panjangkan ke rumah juga dulu. Ke rumah dan ke kampung, KK ada situ. Dan JKK ada juga, PBG ada juga. Kita nak jadikannya amalan seluruh warga dan masyarakat kita. Jadi mana di sekolah dah disediakan ilmu aktiviti membaca tu memang jadi amalan kita setiap hari. Tapi bila kita keluar dari sekolah, mendapat di luar sekolah pun kita ada peluang untuk membaca juga, terutama di rumah. Di rumah. Itu sebabnya bila saya diajak dalam program membaca tu, saya selalu juga attend program membaca. Saya pernah juga mengajar program membaca tu. Salah satu yang ditingkatkan dalam program membaca tu bilanya melibatkan rumah kita dan keluarga kita, kita minta mendapat setiap isi rumah, every household. Ketuanya bapa lah, maknya siapa aja, abang dan sebagainya, mendapat cari mana-mana sudut di rumah, any corners in your house, sudut di rumah, jadikanlah ianya sudut membaca. Betul tu? Nah, ada yang tak pada mendapat semua rumah mesti ada sudut membaca, reading corner. Beliau berkata demikian ketika berucap dalam majlis perasmian program membaca bersama pemimpin di Sekolah Kebangsaan ASK Pasir Pandak di Kuching pada Khamis. Beliau yang juga Adun Pantai Damai turut menyeru agar ibu bapa turut memainkan peranan dalam membudayakan amalan membaca ini di rumah. Dasarkan kepada kajian interim tabiat membaca rakyat Malaysia pada tahun 2014 dulu. Kadar purata bacaan rakyat Malaysia pada tahun 2014 ialah 15 naskah buku setahun. Seorang hanya baca 15 buku aja. Namun demikian pada tahun 2010 ianya meningkat kepada lebih daripada 15 antara 12 dengan 20. Peningkatannya sedikit, perlahan-lahan. Ia statistik yang dapat saya kongsikan. Namun demikian saya pasti anak-anak semua di SK Pasir Pandak sentiasa membaca pada masa yang sama, dan begitu juga guru-guru dan seterusnya masyarakat kita secara keseluruhannya kerja di Kabupaten Pasir Pandak, malahan di seluruh kawasan di BKU itu akan terus membaca. Dalam perkembangan lain, DBKU Road Race 1.0 akan diadakan pada 10 Disember 2023 bertempat di Dewan Suara Kuching.
Acara riadah berbasikal ini merupakan kerjasama antara DBKU dan pihak Persatuan Berbasikal Negeri Sarawak (SCA) dalam menjadikan ia sebagai landasan bagi mempromosikan Bandaraya Kuching sebagai tempat yang sesuai untuk penganjuran kejohanan berbasikal road race di Sarawak dan Malaysia. Perlumbaan akan bermula dari Dewan Suara Kuching dan melalui jalan-jalan di sekitar Bandaraya Kuching, Petrajaya, Jalan Sultan Tengah, Jalan Lingkaran Semariang, Lebuh Raya Pehin Sri Haji Adnan bin Haji Satem, Jalan Diplomatik, Jalan Bako dan tamat di hadapan bangunan DBKU. Pertandingan ini akan menampilkan 5 kategori utama iaitu kategori terbuka lelaki yang berumur dari 18 hingga 39 tahun iaitu sepanjang 120 km, kategori Men's Master A bagi umur 40 hingga 49 tahun dan Men's Master B untuk peserta berumur 50 tahun ke atas di mana masing-masing akan berlumba sepanjang 120 km. Dalam pada itu, kategori terbuka wanita pula akan disediakan kepada peserta yang berumur 13 tahun ke atas, manakala kategori belia turut diadakan kepada mereka yang berumur bawah 17 tahun, di mana masing-masing akan berlumba sepanjang 60 km. Penyertaan adalah terbuka kepada semua pasukan atau individu dan pendaftaran penyertaan hendaklah dibuat di laman web www.dbku.events dengan bayaran sebanyak RM80. Pembayaran yuran, pengambilan kit perlumbaan dan timing chip akan diadakan pada 9 Disember 2023 Sabtu jam 9 pagi hingga 4.30 petang di lobi Majma Mall Jalan Piramli Kuching. Paparan berikutnya, Petros Niaga Sdn Bhd memastikan bekalan silinder gas petroleum cecair LPG bersubsidi 14 kg tanpa gangguan dan mencukupi bagi rakyat di Sarawak. Petros Niaga memberitahu majoriti peniaga yang terjejas telah menjadi sebahagian daripada rangkaian kukuh Petros Niaga di seluruh negeri yang terdiri daripada 65 peniaga dan 280 peniaga kecil. Dalam satu kenyataan pada Khamis, Petros Niaga memberitahu usaha tersebut menunjukkan komitmennya untuk menggalakkan penyertaan tempatan sambil memastikan bekalan LPG bersubsidi yang boleh dipercayai kepada pelanggan isi rumah. Petros Niaga memberi jaminan kepada pelanggan bahawa mereka boleh menjalankan pertukaran satu ke satu silinder melalui rangkaian pengedaran yang kukuh. Sambungan itu, tiada kos tambahan akan ditanggung ketika pelanggan bertukar daripada silinder LPG syarikat lain kepada silinder Petros Niaga selain daripada kos isi semula. Petros Niaga menegaskan bahawa dakwaan cas RM40 untuk setiap pertukaran silinder kepada peniaga kecil lain adalah amalan yang tidak disokong oleh syarikat tersebut. Dalam pada itu, syarikat tersebut menggalakkan peniaga kecil yang mungkin menghadapi situasi sedemikian untuk menghubungi terus talian perkhidmatan pelanggan Petros Niaga di 1300 882 122. Sekian edisi tengah hari bersama saya Fatin Syahira Rosdi. Berita lebih lanjut boleh didapati di semua platform media sosial Lukas termasuk portal lukas.sarawak.gov.my dan Lukas Channel di YouTube. Sebelum mengakhiri buletin edisi tengah hari ini, saksikan sorotan Majlis Perasmian Program Membaca Bersama Pemimpin yang disempurnakan oleh Timbalan Menteri Utiliti dan Telekomunikasi Sarawak, Datuk Dr. Abdul Rahman Junaidi di SK Pasir Pandat di Kuching pada Khamis. #Saluran Informasi Rakyat. Salam Lukas.
kasih.